Assalamualaikum. Hai, saya adalah guru baru Siti Hawa. Murid-murid boleh panggil Ustazah Hawa. Jadi Ustazah hanya sementara menggantikan Ustazah Aisyah untuk subjek fiqah ni, untuk buat ulang kaji peperiksaan akhir tahun. Untuk kita ingat balik apa yang kita murid-murid belajar tahun lepas. Kita nak ingat balik apa yang tahun lepas kita belajar fiqh tentang apa. Okey. Okey, soalan yang pertama. Okey. Apakah jenis debu yang digunakan untuk bertayamum? Okey. Apa itu debu? Apa itu debu? Debu ni benda yang halus. Yang macam tahu tak bedak? Bedak kan halus, macam tu lah debu. Jadi kita tahu dekat sini kayu dengan simen bukan benda yang halus. Okey, kita dah boleh tolak siap-siap kayu dengan simen. Jadi antara pasir, tanah dengan pasir. Okey, kita tengok pasir dulu. Pasir ni dia halus tak? Ke dia kasar? Dia kasar kan pasir ni. Jadi di situ kita dah boleh pangkah pasir sebab dia kasar. Di tanah memang tanah tu keras, tapi dia ada yang bahagian yang macam habuk-habuk tu, kat tanah tu, itulah debu. Kan? Okey. Dapat yang tu? Jawapan dia tanah. Debu yang digunakan untuk bertayamum ialah debu tanah. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Apakah hukum menjawab azan dan iqamah? Okey. Jom kita tengok dulu. Okey. Haram. Okey. Haram tu apa? Haram tu bila kita buat sesuatu perkara tu, kita akan dapat dosa. Bila kita buat sesuatu perkara tu, kita akan dapat dosa. Tapi kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Itu maksud dia haram. Bila kita buat sesuatu yang dilarang, buat sesuatu yang dilarang, itu nama dia kita akan dapat dosa. Kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan perkara yang dilarang tu, kita akan dapat pahala. Okey, harus. Kalau kita buat pun tak dapat pahala, kalau kita tak buat pun tak dapat pahala, tak dapat apa-apa, dosa pun tak dapat. Tu ialah harus. Buat tak buat sama je. Okey. Okey, wajib pula. Wajib kalau kita buat sesuatu perkara yang diperintahkan tu, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat benda tu, kita akan dapat dosa. Okey. Dan seterusnya sunat. Sunat ni bila kita buat, kita akan dapat pahala. Benda yang baik, benda yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. So lebih baik kita, sunat ni lebih baik kita buat, sebab kita akan dapat pahala kalau kita buat. Itu ialah sunat. Kalau tak buat, kita takkan dapat apa-apa. Dosa tak dapat, pahala pun tak dapat. Itu ialah sunat. Jadi apa jawapan dia? Apa hukum menjawab azan dan iqamah? Jawapan dia sunat. Kalau kita tak jawab azan pun tak apa, tapi tak dapatlah pahala kalau kita tak jawab. Tapi kalau kita jawab, kita dapat pahala. Okey, faham tak setakat ni? Ke Ustazah laju sangat? Kalau laju, Ustazah akan slow sikit. Okey. Soalan ketiga. Pemberitahuan masuk waktu solat. Okey. Dia tanya, pernyataan ini merujuk kepada pengertian. Okey. Dia kata pemberitahuan masuk waktu solat. Maksud dia bagi tahu, nak bagi tahu yang waktu solat ni dah masuk. Apa dia? Jawapan dia ialah azan.
Bila waktu azan, tandanya masuklah waktu solat. Macam mana pula dengan iqamah? Iqamah ialah bila kita nak solat, itu kita bersiap sedia untuk masuk solat. Itu iqamah. Solat lah. Kalau takbir, kita dah solat dah. Kita dah angkat Allahu Akbar. Itu takbir. Okey. Soalan seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan sunat muakkad? Okey, sunat muakkad ni, apa yang Ustazah bagi tahu tadi? Sunat ialah sunat bila kita buat, kita akan dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita tak dapat pahala, kita tak dapat dosa. So, sunat muakkad ni ialah sunat yang digalakkan. Kenapa digalakkan? Sebab kenapa digalakkan? Sebab benda tu Allah nak bagi pahala ke kita. Sebab tu digalakkan. Allah lagi suka kalau kita buat. Sunat ni yang dipaksa. Sunat muakkad ni sunat yang dipaksa ke? Tak kan? Kita dipaksa ke? Tak. Kalau dituntut, kalau dituntut, ya, kita wajib buat. So sunat muakkad bukan sunat yang dituntut. Dia sunat yang digalakkan. Sunat muakkad ni, sunat diwajibkan, wajib lah. Dituntut, diwajibkan, samalah. Okey. Yang seterusnya. Okey, soalan kelima. Jawapan ni tanda kosong. Sekurang-kurangnya didirikan berapa orang dalam solat berjemaah? Okey, ni kata kunci dia. Berapa orang solat berjemaah? Dia nak sekurang-kurangnya berapa orang dalam solat berjemaah? Berapa? Jawapan dia 2. Solat berjemaah tak boleh, kalau seorang tak boleh jemaah, tu bukan jemaah, tu seorang nama dia. So berjemaah kena sekurang-kurangnya ada 2. Kalau 3 dengan 4 ni lagi bagus lah. Okey, lagi banyak lagi bagus lah berjemaah. Okey, seterusnya, berapakah jumlah solat fardu yang boleh ditunaikan dengan sekali tayamum? Dia tanya berapa jumlah solat fardu yang boleh kita buat dalam sekali bertayamum. Maksudnya kita bertayamum, lepas tu kita nak solat. Bolehkah kita solat subuh dengan zuhur dengan tayamum kita ambil tadi tu? Tak boleh. Dia boleh ambil sekali saja. Sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu. Contoh, ambil tayamum, solat subuh je lah. Tak boleh solat zuhur sekali. Tak boleh. Tu kena ambil tayamum lain. Tayamum, satu saja solat fardu. Kalau nak solat sunat, boleh. Solat sunat. Okey, solat sunat duha ke, solat sunat hajat ke. Okey. Jadi jawapan dia ialah satu sahaja, sekali sahaja. Tak boleh 2, tak boleh 3, tak boleh 4. Bila tayamum, solat subuh je. Solat zuhur je. Okey. Seterusnya. Soalan seterusnya. Okey. Apa ni? Usolli fardaz zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okay, lafaz niat solat di atas merujuk kepada solat zuhur. Kenapa solat zuhur? Sebab di sini usolli farduz zuhri. Okay, ingat kata kunci dia tu. Okay, boleh? Okay. Kalau asri lah. Fardu asri. Okay. Yang seterusnya. Soalan nombor 8. Berikut adalah hukum solat berjemaah kecuali. Okay, dia tanya. Ni kata kunci dia. Tengok ya. Hukum solat berjemaah. Okay, yang berikut
adalah hukum solat berjemaah. Kecuali. Okey. Maksudnya dia kata berikut, maksudnya yang bawah, senarai bawah ni semua ni adalah hukum solat berjemaah. Tapi kecuali, apa dia yang kecuali bukan hukum solat berjemaah? Jawapan dia haram. Haram ke kita solat berjemaah? Tak kan, tak haram. Jawapan dia adalah haram. Okey, di sini kena hati-hati sebab soalan dia keliru sedikit. Okey, kena baca betul-betul. Okey, yang seterusnya, muka ke kanan ketika melafazkan kalimah hayya 'alas solah. Okey. Kita kena pusing ke, kita kena tunduk ke, kita kena tutup ke, macam mana muka kita bila kita sebut hayya 'alas solah tu? Hayya 'alas solah. Jawapan dia memalingkan. Dia memalingkan hayya 'alas solah. Okey, paling. Kalau pusing. Pusing. Tu pusing. Okey. Mengangguk lah. Takkan mengangguk sini. Hayya 'alas solah. Takkan menutup pula muka. Kan? Jadi jawapan dia memalingkan. Soalan seterusnya. Manakah antara berikut bukan syarat-syarat wajib solat? Ni lagi satu soalan yang keliru. Dia kata, manakah antara berikut bukan, ingat, bukan, inilah. Okey, bukan syarat-syarat wajib solat. Okey, bukan. So, apa yang bukan? Baligh adalah syarat wajib solat. Baligh. Beragama Islam, ialah syarat-syarat wajib solat. Tiada halangan seperti haid dan nifas, betul, syarat-syarat wajib solat. Jadi, yang ketiga ni masuk waktu solat. Betul ke syarat-syarat wajib solat tu? Tak kan? Masuk waktu solat tu ialah azan. Ingat yang atas tadi tu kita bincang tadi tu kan? Masuk waktu solat itu ialah azan. Dia bukan syarat-syarat wajib solat. Okey, ingat tu? Okey. Yang seterusnya, berikut bukan dari anggota tayamum kecuali. Ni tricky lagi. Ni soalan dia sangat keliru. Okey, dia kata berikut. Jadi berikut ni, semua ni lah berikut ni. Yang senarai ni. Yang senarai semua ni kan. Okey, berikut bukan dari anggota tayamum. Kata yang senarai bawah ni bukan dari anggota tayamum. Lepas tu dia kata kecuali. Kecuali. Okey, yang kita tahu anggota tayamum ialah muka dan juga tangan hingga ke siku. Okey. Tapi dia kata yang bukan dari anggota tayamum. Telinga memang bukan, jadi betul lah. Kepala pun memang bukan dari anggota tayamum. Muka. Okey. Kaki pun bukan dari anggota tayamum. Jadi soalan dia kata kecuali. Kecuali, jadi jawapan dia adalah muka. Muka ialah bukan dari anggota tayamum. Okey, kena faham tu. Tu tricky sikit soalan dia. Okey, yang seterusnya. Solat berjemaah terdiri dari seorang imam dan, ni mesti semua tahu kan? Mestilah makmum. Takkan berbantu, takkan rakan, takkan bilal. Imam mestilah dengan makmum. Okey.
Seterusnya, tayamum menggantikan wuduk ketika ketiadaan air. Ini kena ingat balik kenapa kita perlu tayamum. Yang pertama sebab bila tak ada air baru kita boleh bertayamum. Antara sebab lain kita bertayamum sebab kita sakit, kita tak boleh bergerakkan badan kita, so kita bertayamum. Okey. Itu antaranya lah. Cahaya, tanah, udara tu kita tak boleh bertayamum dah. Okey. Dan seterusnya, niat mengikut imam adalah syarat solat berjemaah lah. Betul tak? Takkanlah mengikut imam solat duha. Solat duha pun boleh kita ikut imam. Duha tu ialah solat apa yang kita solat. Hajat. Duha, solat duha, solat hajat, solat fardu. Bila ikut imam itu ialah solat berjemaah. Dan seterusnya, solat fardu dilakukan. Solat fardu ada berapa? 2 ke 3? Ke 4? Mesti dah ada 5. Okey, cuba sebut sama-sama dengan Ustazah. Apa dia yang 5 tu? Solat fardu tu. Solat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, bagus. Solat fardu ada 5 kali sehari. Okey. Okey, sampai situ saja kita punya ulang kaji untuk peperiksaan hari tahun. Ustazah harap murid-murid dapat ingat balik kembali apa yang murid-murid belajar tahun lepas. Okey, ingat ya. Tayamum, solat berjemaah. Apa hukum solat? Apa hukum bertayamum? Apa hukum solat semua kan? Okay, kita akan jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.